Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Baiklah, hari ini saya akan membincangkan mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Auni Frizana binti Jamaluddin daripada kelas PM1 PPISMP 2023-2028. Tajuk perbincangan saya pada hari ini ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, pertama sekali mari kita lihat apakah itu konsep pendidikan. Pengertian pendidikan atau education berasal daripada dua perkataan Latin iaitu educare yang bermaksud latihan dan educare yang bermaksud didikan. Oleh itu, dua komponen ini perlu ada di dalam pendidikan. Latihan berfokus kepada pergerakan fizikal dan tingkah laku menjalankan aktiviti membentuk kemahiran motor. Manakala didikan lebih menjurus kepada komponen intelek dan matlamatnya untuk membina pemikiran yang bijaksana, rasional serta menjurus ke arah pembinaan jiwa manusia yang murni. Seterusnya, mari kita lihat pula apa itu aspirasi dan hala tuju. Aspirasi ialah kehendak dan keinginan kuat untuk mencapai sesuatu perkara. Aspirasi dari aspek pendidikan pula ialah hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan untuk meningkatkan lagi pencapaian seseorang murid. Manakala, hala tuju pula menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan sesuatu perkara yang hendak dicapai dan dikejar oleh seseorang, negara, organisasi dan sebagainya. Hala tuju juga boleh diertikan sebagai matlamat tuntutan manusia dalam kehidupan. Seterusnya, kita pergi pula kepada definisi pendidikan menurut ahli falsafah Yunani. Ahli falsafah Aristotle berpendapat bahawa pendidikan sebagai suatu proses membentuk individu yang berakhlak mulia serta memberi latihan moral kewarganegaraan yang baik dan dapat membentuk warga negara yang baik, setia dan mematuhi undang-undang. Manakala Socrates pula berpendapat bahawa pendidikan ialah satu usaha untuk memberi latihan moral dan disiplin kepada individu supaya menjadi manusia yang baik, setia dan patuh kepada undang-undang negara. Terdapat juga ahli falsafah Yunani Plato yang menyatakan bahawa pendidikan sebagai satu proses untuk membentuk, mendidik individu menjadi warga negara yang berakhlak mulia sekaligus berguna kepada masyarakat dan negaranya. Terdapat persamaan pendapat tentang definisi pendidikan oleh ketiga-tiga orang ahli falsafah Yunani yang terkenal ini. Mereka melihat pendidikan sebagai satu proses untuk menjadikan seseorang individu itu bersifat baik dan berguna kepada negara. Seterusnya, mari kita lihat aspirasi dan hala tuju dalam dunia pendidikan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Pada era global ke-21 ini, kualiti pendidikan merupakan aspek yang amat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, pengurusan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan di sekolah amatlah penting. Berikut merupakan beberapa faktor-faktor berperanan mencorakkan kemenjadian seseorang murid. Yang pertama ialah pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan dan yang kedua ialah guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, pengurusan kurikulum dan kokurikulum, prasarana dan sumber pendidikan. Dan yang keempat ialah pembentukan sasiah murid dan penglibatan komuniti dalam pendidikan. Baiklah, SKPM ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 dan yang kedua ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. SKPM yang diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. SKPM dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Dalam penilaian sekolah berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard ditetapkan merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan seperti standard pertama iaitu kepimpinan dan hala tuju, manakala standard kedua ialah pengurusan organisasi dan standard ketiga ialah pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan dan hal ehwal murid dan standard keempat ialah pengajaran dan pembelajaran.
Baiklah, selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. Mulai 2017, SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua ataupun singkatannya SKPM-G2. Sebagaimana SKPM 2010, SKPMG merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran. Instrumen SKPMG2 berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidens. Terdapat juga 5 standard dalam SKPM G2 iaitu standard pertama kepimpinan dan standard kedua pengurusan organisasi dan standard ketiga ialah pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid, standard keempat pula ialah pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dan standard kelima ialah kemenjadian murid. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah digariskan 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang ingin dicapai. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid agar mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Aspirasi yang pertama ialah akses, iaitu akses kepada kejayaan. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan iaitu pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian telah berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Aspirasi yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Bagi mencapai hasrat untuk setanding dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Penambahbaikan prestasi ini termasuk standard untuk bidang seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi seperti aplikasi penaklukan dan penyelesaian masalah. Hal ini bagi memastikan masyarakat Malaysia juga turut dapat berdaya saing seiring dengan dunia maju yang lain. Dan aspirasi yang ketiga ialah equity untuk semua murid. Sistem pendidikan juga akan menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka. Seterusnya ialah aspirasi memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolahlah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosial, ekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian mereka. Aspirasi yang terakhir ialah kecekapan iaitu pelaksanaan berkecekapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka, pulangan perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan. Pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Seterusnya, kita pergi pula kepada 6 aspirasi murid. Aspirasi yang pertama ialah pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran kehidupan asas. Aspirasi yang kedua ialah kemahiran berfikir. Pemikiran kreatif dan inovatif iaitu kemampuan menginovasi akan menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baharu yang amat diperlukan jika mahu bersaing di peringkat global. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin.
Usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerajui negara penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok. Seterusnya ialah kemahiran dui bahasa. Kemahiran dui bahasa iaitu murid menguasai pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan sebagainya akan membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan-rakan dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga negara jiran dalam dunia global masa kini. Seterusnya ialah etika dan kerohanian. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Dan yang seterusnya ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira latar belakang etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Baiklah, seterusnya kita lihat pula 11 anjakan. Anjakan ini bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada 5 keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua pula bagi memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga pula bagi melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Dan anjakan yang keempat ialah mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan yang kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Seterusnya ialah anjakan keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh pula ialah memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dan anjakan ke-8 ialah mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Manakala anjakan ke-9 ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Dan anjakan ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir iaitu anjakan ke-11 ialah meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawatan awam secara langsung. Seterusnya, mari kita lihat implikasi terhadap guru. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui PPPM 2013 hingga 2025. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia memberi implikasi kepada guru dalam beberapa aspek seperti yang berikut. Yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah pembangunan profesionalisme. Yang ketiga ialah kemahiran teknologi. Yang keempat ialah mempunyai wawasan. Dan yang kelima ialah menjadi suri teladan. Baiklah, bagi yang pertama iaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Profesionalisme guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan yang berkaitan dengannya. Bagi pembangunan profesionalisme pula, guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Baiklah, bagi kemahiran teknologi pula, dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran
kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Seterusnya ialah mempunyai wawasan. Dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, pemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Dan akhir sekali ialah menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam hasrat PPPM. Hasrat itu telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Oleh itu, generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran hebat dari kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi, hinggalah kepada konflik pembangunan. Penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Sementara masyarakat gairah mengejar kemajuan duniawi, pembentukan insan yang beriman dan bersasiah mulia seharusnya tidak disisihkan. Berdasarkan PPPM, setiap murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 tahun hingga 17 tahun. Guru bukan sahaja harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku mereka, tetapi harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sasiah murid. Yang terakhir sekali ialah guru berjiwa pendidik. Seorang guru yang berkualiti sudah semestinya memiliki sasiah yang cemerlang. Tugas mendidik dan melahirkan model insan yang cemerlang bukanlah suatu perkara yang mudah. Guru harus memiliki jati diri yang jitu untuk menzahirkan akhlak mulia bagi menjadi contoh kepada anak didik mereka. Guru perlu memiliki peribadi yang cemerlang agar dapat menarik perhatian dan menjadi tempat rujukan murid-murid. Dengan perkataan lain, kunci kepada usaha untuk melahirkan insan berkualiti bergantung kepada kualiti insan guru itu sendiri. Guru yang berjiwa pendidik ini sudah pastinya mampu membimbing muridnya untuk memiliki nilai keinsanan dengan kualiti peribadi dan jalinan sosial yang baik. Antara ciri-ciri sasiah guru cemerlang yang pertama ialah memiliki konsep kendiri yang positif. Seseorang guru yang memiliki konsep kendiri positif ialah individu yang percaya dan yakin akan keupayaan diri sendiri, mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Perasaan yang positif ini sudah tentu akan mempengaruhi seseorang guru dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran bersama murid-murid di dalam kelas. Sebagai contoh, mereka tidak akan marah-marah dalam kelas, mereka tidak mengajar mengikut perasaan dan mereka dapat mengajar dalam suasana yang ceria. Seterusnya ialah guru yang berakhlak mulia. Seorang guru yang teguh dengan pegangan agamanya akan mempunyai nilai kerohanian yang tinggi dan mempamerkan akhlak yang mulia. Sebagai contoh, seorang guru ini sentiasa mempamerkan sikap yang sabar, adil, berbudi bahasa dan berdisiplin. Sikap seorang guru ini akan dicontohi oleh murid-murid tersebut dan sudah pastinya akan menjadi satu teladan yang baik daripada guru terhadap anak murid mereka. Seterusnya ialah bertanggungjawab dan amanah. Guru yang cemerlang ialah guru yang sentiasa bertanggungjawab dan amanah dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan sentiasa memastikan tugas yang dilaksanakan dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Mereka juga sentiasa amanah dalam tugas. Seterusnya ialah dedikasi. Guru yang cemerlang akan mempunyai sikap dedikasi yang tinggi dan komited terhadap tugasnya sebagai seorang pendidik. Seorang guru yang benar-benar berdedikasi tidak akan melihat tugas mendidik sebagai suatu beban. Untuk sebaliknya, mereka akan sentiasa bersedia menerima tugas dan tanggungjawab tanpa banyak soal jawab atau rungutan. Seterusnya ialah bersikap terbuka. Seorang guru perlu sentiasa beranggapan semua murid mampu berubah bagi mencapai kemajuan apabila diberi peluang dan celik akal yang sewajarnya. Dan yang seterusnya ialah penyayang. Guru cemerlang mempunyai personaliti antara seorang guru yang penyayang. Sifat penyayang ini perlulah ada dalam diri setiap guru. Antara ciri guru penyayang termasuklah bersedia menjaga kebajikan murid dengan mengambil tahu masalah murid, membina hubungan mesra antara guru dan murid dan berlemah lembut dengan murid. Guru yang tidak mesra
dan pilih kasih akan mendatangkan masalah terhadap murid. Sebagai contoh, mereka tidak mahu belajar, mereka tidak mahu ke sekolah kerana tidak suka akan guru tersebut. Dan akhir sekali ialah penampilan dan keterampilan. Seorang guru yang cemerlang perlulah mempunyai penampilan yang kemas dan segak agar dapat menjaga kredibiliti profesion keguruan, mengundang rasa hormat daripada sesiapa sahaja yang berurusan dengan guru dan membina identiti guru yang efektif. Di samping itu, guru juga harus mempamerkan kebolehan komunikasi interpersonal yang cemerlang dan berupaya mewujudkan ruang untuk berkomunikasi, berkongsi pengetahuan, idea dan pengalaman. Di samping keterampilan pengajaran dan komunikasi, guru juga hendaklah mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang dapat diteladani oleh murid. Baiklah, akhir sekali ialah kesimpulan. Konklusinya, seorang guru yang berjiwa pendidik pasti akan mampu membimbing muridnya untuk memiliki nilai keinsanan dengan kualiti peribadi dan jalinan sosial yang baik. Dengan memiliki ciri-ciri peribadi, guru tersebut akan disenangi murid dan membolehkan guru mudah diterima serta mendapat sokongan daripada murid, ibu bapa dan masyarakat. Oleh itu, guru seharusnya mempunyai ciri-ciri kualiti peribadi yang mencerminkan kecemerlangannya sebagai seorang pendidik. Guru juga harus tahu mereka memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang bijaksana dan dapat berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Diharapkan perkongsian saya hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu baharu kepada anda semua. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada saya. Sekian, terima kasih.